terpelihara mereka daripada melakukan perkara, membuatkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak buat perkara yang dilarang. Lepas daripada jatuh dalam perkara yang dilarang. Maknanya amanah tu maknanya tak berlakulah. Tidak berlaku, tidak berlaku bagi orang yang jadi rasul-rasul. Tak berlaku apa? Tak berlaku perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika makruh dan khilafal aula sekalipun. Dan jika adalah perkara barang yang ditegah itu tegah makruh sekalipun, artinya khilaful aula. Jadi pendek katanya semua benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala tak berlaku pada orang yang jadi rasul. Segala perkara yang dilarang oleh Allah tak berlaku sama sekali pada orang yang jadi rasul. Dengan maknanya kalau berlaku itu adalah mustahil. Tak berlaku itu adalah mustahil. Maknanya berlaku perkara yang dilarang pada orang jadi rasul itu adalah perkara yang mustahil. Walaupun yang dilarang tu ialah perkara yang makruh, tidak ada dosa, walaupun khilafal aula sekalipun tidak ada dosa sekalipun, tetapi makruh dan khilaful aula setengah daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak berlaku sama sekali. Apakah lagi benda yang haram, yang ada dosa. Pada zahir dan batin. Maknanya terpelihara itu pada zahir dan pada batin. Terpelihara itu pada zahir dan pada batin. Jadi pada zahir, pandangan manusia tak pernah berlaku, dan pada batin dengan secara sembunyi, dengan secara sir pun tidak berlaku. Pada ketika kecil dan besar. Semenjak kecil lagi, walaupun dia tak balik lagi sekalipun, semenjak kecil sampai dia matilah, mudah katanya, tak pernah berlaku. Dan pada dahulu daripada jadi apa? Jadi Nabi. Dan dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian. Belum pada dilatih jadi Nabi, jadi Rasul, dan kemudian daripada dah dilatih jadi Nabi, jadi Rasul. Pendek katanya seumur hidup dia lah. Seumur hidup dia tak kira lah pada masa kecil dan pada masa dah tua, dah besar. Dan pada masa belum pada jadi Rasul, jadi Nabi, dan kemudian daripada jadi Rasul, jadi Nabi. Maka itulah yang dimaksud dengan kata amanah. Dengan bahasa Melayu katanya kepercayaan. Jadi maknanya sifat amanah ni nak cerita katanya wajib bagi orang jadi Rasul tu terpelihara daripada maksiat. Daripada apa dia? Perkara yang ditegah oleh syarak. Walaupun tegahan itu tegah makruh sekalipun. Seperti kencing di dalam berdiri dan sebagainya. Dan khilaful aula tu ialah perkara-perkara yang sebalik daripada suruh sunat. Seperti kita katanya kalau dalam solat disunatkan baca doa iftitah, maka kalau tak baca khilaful aula. Ketika sujud rokok itu disunatkan tasbih 3 kali sekurangnya. Sekiranya kalau sekali itu maka khilaful aula. Jadi khilaful aula dia rendah sikit daripada makruh. Maka asalkan benda yang dilarang, larang haram, larang makruh, larang khilaful aula, maka kesemuanya terpelihara oleh segala rasul daripada jatuh dalam yang diteguh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dimaksud katanya kepercayaan. Maka ini sifat yang kedua yang wajib bagi rasul-rasul, wajib pada akal, sabit pada orang-orang yang jadi rasul. Dan wajib pada syarak bahwasanya kita orang mukallaf, tikadnya begitu.
Wajib di atas kita kena tahu dan kena i'tiqad bahwasanya orang yang jadi Nabi dan Rasul kesemua mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad lah, terpelihara daripada mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya kalau ada berlaku dengan cerita dengan dalam kisah-kisahnya ada berlaku, maka itu ada jawapan kesemuanya. Seperti yang berlaku pada Nabi Adam, Allah Ta'ala katanya la taqraba hadhihi syajarah, jangan masuk dekat kepada pokok khuldi itu, tapi Nabi Adam itu buat juga. Tetapi di situ dengan salah faham. Dengan salah faham daripada Nabi Adam, maka lakukan juga. Dengan maknanya tidak ada sengaja nak berlaku. Ada jawapannya begitu. Abi? Dan mustahil lawannya iaitu khianat. Jadi khianat ini adalah perkara yang mustahil berlaku pada orang-orang yang jadi rasul. Tak kira siapa. Mustahil lawannya, jadi lawan bagi amanah tu adalah perkara yang mustahil, perkara yang tak diterima oleh akal kita. Apa dia tu? Iaitu khianat. Iaitu mustahil lawan dia tu, iaitu lawan tu ialah khianat. Jadi apa makna khianat? Kita faham daripada makna amanah tadi, kita boleh faham akan makna khianat. Sebab makna amanah ialah terpelihara mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang ditegah. Itu makna amanah. Maka mustahil lawannya ialah khianat. Khianat tu maknanya tak terpelihara. Kita tambah tiada di depan, terpelihara, jadilah khianat. Mana tak terpelihara daripada mengerjakan segala barang yang ditegah. Maknanya khianat tu maknanya Rasul mengerjakan perkara yang ditegah oleh syarak, oleh Allah. Itu maknanya jadi khianat. Tak nanti menipu lah. Maknanya kalau Rasul, kalau orang-orang yang jadi Rasul mengerjakan perkara khilaful aula sekalipun, dah jadi khianat. Orang yang jadi Rasul mengerjakan perkara yang makruh pun dah jadi khianat. Apakah lagi kalau mengerjakan benda yang diharam. Begitu. Jadi di sini kita dalam bahasan amanah dan lain-lain lagi itu kita bercakap pasal hukum akal. Wajib beramanah, mustahilnya khianat. Lepas tu makna bagi amanah tu ialah tidak mengerjakan perkara yang dilarang. Khianat tu ialah mengerjakan perkara yang dilarang. Maka mengerjakan perkara yang dilarang adalah perkara yang mustahil bagi orang-orang yang jadi Rasul. Itu nisbah bagi hukum akal. Tapi kalau kita tilik kepada hukum syarak, samalah dengan kita. Tilik pada hukum syarak maknanya haram bagi dia tu segala perkara yang haram. Haram di atas Rasul, sebab Rasul pun mukallaf macam kita juga. Apa yang haram pada kita, haram di atas dia kesemua. Apa yang disuruh kepada kita, maka disuruh atas mereka kesemuanya. Itu pasal hukum syarak. Dengan maknanya fardunya walaupun mustahil, kita fardu katanya kalau Rasul itu cakap dusta, masalah cakap bohong, maka berdosa. Maka berdosa. Tetapi mustahil nak berlaku cakap dusta tu, berdusta oleh Rasul tu mustahil. Tetapi fardunya sekiranya kalau ada cakap dusta, maka berdosa jugalah. Jadi nisbah hukum syarak sama dengan kita lah. Cumanya tilik pada akal, benda maksiat, benda yang dilarang tak berlaku sama sekali. Tak berlaku sama sekali terhadap orang yang jadi Rasul. Semualah. Semenjak daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Itulah.
Maknanya kalau berkhianat, kalau ada khianat, mana orang tu bukan orang jadi rasul. Sebab orang jadi rasul, khianat tak akan berlaku sama sekali. Mengerjakan perkara yang ditegah dilarang itu tak berlaku sama sekali. Maknanya kalau berlaku tu maknanya bukan rasul, bukan nabi. Sebab orang jadi rasul, jadi nabi mustahil nak berlaku. Begitu. Habis di situ dan dalil amanah mereka itu. Maka tak dapat tidaklah kita kena tahu dalil. Manakah dalil yang menunjuk di atas bahawasanya beramanah itu adalah perkara yang wajib, khianat itu adalah perkara yang mustahil. Mana dalil? Dalil pun dalil kita fikir dengan akal juga. Sebab benda ni semuanya benar akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal. Dalil dianya jika khianat mereka itu. Fardunya jika khianat. Apa makna khianat? Apa makna khianat? Mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun khilaful aula, walaupun makruh. Ada buat. Jika khianat mereka itu. Jika khianat mereka itu. Fardunya kalau ada khianat. Ada khianat di sini maknanya orang jadi rasul itu ada buat perkara yang dilarang. Ada buat perkara yang khilaful aula. Ada buat perkara yang makruh. Ada buat perkara yang diharam. Walaupun satu kali pun dah jadi khianat. Walaupun satu kali dah jadi khianat. Sekiranya kalau khianat, nascaya adalah kita disuruhkan kita dengan khianat. Jadi kalau orang jadi rasul itu berkhianat dengan mana mengerjakan segala perkara yang dilarang, maka kita umat, nascaya adalah kita umatnya. Nascaya adalah kita umatnya disuruhkan kita dengan khianat. Kalau orang yang jadi rasul tu khianat, maka umat bagi mereka pun disuruh khianat juga. Maknanya kalau orang yang jadi rasul mengerjakan perkara yang haram, maka kita umat pun disuruh mengerjakan perkara yang diharam juga. Kalau orang yang jadi rasul mengerjakan perkara yang makruh walaupun satu kali, maka kita umat pun disuruh mengerjakan perkara yang makruh itu juga. Dan sekiranya kalau orang jadi rasul itu mengerjakan perkara khilaful aula, maka kita pun disuruh mengerjakan perkara yang khilaful aula juga. Jadi contohnya kalau orang jadi rasul itu bercuri. Curi barang orang. Maka kita pun disuruh bercuri juga. Kalau orang jadi rasul itu kencing dalam berdiri, maka kita pun disuruh kencing dalam berdiri juga. Kalau orang jadi rasul itu mengerjakan perkara khilaful aula seperti apa dia? Tak baca tasbih dalam rokok masalah, tak baca tasbih dalam sujud masalah, kita pun demikian juga disuruh tinggalkan juga. Kenapa begitunya? Kalau dia buat, mesti kita disuruh buat juga. Kerana disuruhkan kita umat ini mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu segala rasul. Sebabnya kerana disuruhkan kita umat, disuruh apa? Mengerjakan seumpama perbuatan, membuat seumpama ini perbuatan yang sama dengan perbuatan mereka. Sebab kita disuruh mengikut akan rasul-rasul. Sebab tujuan bagi Allah Ta'ala melatihkan rasul itu supaya rasul itu jadi contoh, jadi tauladan, jadi ikutan. Jadi ikutan bagi segala manusia pada zamannya. Jadi ikutan bagi umatnya. Jadi kita disuruh, kita umat disuruh apa dia?
disuruh kita mengikut akan Rasul-Rasul pada perbuatan dan pada tinggal. Apa yang Rasul tinggal, kita tinggal. Apa yang Rasul buat, kita kena buat. Sebab kita disuruh mengikut. Yang wajib kita ikut buat. Jadi wajib. Yang sunat kita ikut buat pada sunat. Mana-mana sekalipun apa yang Rasul buat, mesti kita diikutkan buat juga. Tetapi disuruh ikut ni ialah perkara yang tidak jadi khususi bagi Nabi. Mereka pada benda yang jadi khususiat bagi Nabi tak disuruh kita ikutlah, seperti kahwin lebih daripada 4 orang isteri, maka itu khususiat bagi Nabi. Maka itu tak suruh kita ikutlah. Tetapi kalau biasanya perkara yang tak jadi khususi kesemuanya, disuruh kita mengikutkan Nabi kesemuanya. Kerana disuruhkan kita mengerjakan seumpama perbuatan mereka, tapi kita kena jaga perbuatan yang tidak jadi khususiah bagi Nabi. Perbuatan yang tidak jadi khususiah bagi Nabi. Jadi mana segala perbuatan yang tak jadi khususiah bagi Nabi, maka kesemua itu disuruh kita mengerjakan sama dengan dia. Mana apa yang dia buat, kita disuruh buat. Apa yang dia tinggal, maka kita disuruh tinggal. Maka fardunya dalam kaedah, dalam bentuk perkataan katanya kita disuruh mengikut mereka. Faham di situ. Maknanya kita disuruh mengikut Rasul. Kita disuruh mengikut Rasul. Apabila kita ni disuruh mengikut Rasul, fardunya kalau Rasul itu cakap dusta, maknanya kita disuruh berdusta juga. Kalau orang jadi Rasul itu berbohong, cakap bohong, maknanya kita disuruh cakap bohong juga. Padahal bohong itu benda yang dilarang oleh Allah. Jadi maknanya asalnya bohong dilarang, apabila Rasul tu cakap bohong, maknanya bohong disuruh pula. Kemudian, boleh jadi ke Allah Ta'ala suruh kita bohong? Cakap bohong? Tak boleh jadi. Contohnya kalau orang jadi Rasul itu berzina. Kalau orang jadi Rasul itu berzina, maknanya kita pun disuruh berzina juga. Tapi padahal zina tu apa dia? Perkara yang ditegah, bukan disuruh. Mana kalau kita mengikut tadi itu, Rasul-Rasul tu ikutan bagi segala umat. Ikutan bagi segala umat. Apa yang Rasul buat, kita disuruh ikut buat. Jadi maknanya sekiranya kalau Rasul itu buat benda haram seperti dia berzina, makna kita disuruh berzina juga. Jadi pada maknanya kalau kita disuruh berzina, maknanya Allah Ta'ala suruh kita berzina. Boleh jadi ke begitu? Maka dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan khianat itu. Dengan khianat, dengan mengerjakan khianat itu. Kerana tiada menyuruh Allah dengan kejahatan sekali-kali. Allah tak suruh kita buat kejahatan. Allah tak suruh kita buat akan perkara yang dia larang. Tujuan dia larang kita, apa tujuan dia? Supaya kita tidak mendekati dengan perkara yang dia larang. Tidak mengerjakan walaupun makruh, walaupun khilaful aula, dia perkara yang dilarang dalam syaraknya ada 3 bagai. Perkara yang dilarang dalam syaraknya 3 bagai. Satunya larang dengan secara keras, ialah haram. Larang dengan secara keras ialah perkara yang haram, yang berdosa, dosa besar atau dosa kecil. Yang keduanya dilarang tetapi tidak dengan secara keras. Dilarang tetapi tidak dengan secara keras ialah masuk makruh dan khilaful aula. Jadi pendek katanya 3-3 ini ialah perkara yang dilarang. Apabila dia larang, kenapa dia nak suruh balik? Larang benda yang dilarang tetap jadi benda yang dilarang lah. Tetapi kalau dia akan jadi berlawan dengan katanya Rasul disuruh kita ikut. Rasul di tujuan Allah Ta'ala bangkitkan Rasul itu ialah jadi ikutan bagi kita umat. Kalau Rasul buat apa, kita buat begitu. Rasul tinggal apa, kita tinggal benda tu. Jadi kalau Rasul tu cakap dusta, cakap bohong, kita pun kena cakap bohong juga.
Jadi maknanya Tuhan suruh kita buat benda jahat lah. Dan masuk dalam makna kata kita disuruh mengerja apa yang dibuat, apa yang dikerja oleh Rasul. Rasul zina, kita kena berzina juga, disuruh berzina juga. Sebab masuk dalam katanya, apa yang dibuat oleh Rasul, kita mesti ikut. Padahalnya Allah Ta'ala tidak suruh kita buat maksiat. Kalau tak suruh kita buat maksiat, tidak suruh kita buat kejahatan, maka jangan ada di Rasul tu buat maksiat. Maksudnya begitu. Kalau dilarang kita buat perkara kejahatan, maka jangan adalah berlaku pada Rasul tu perkara yang kejahatan. Kalau tidak, kita kena ikut buat. Kalau kita ikut buat, pada maknanya Allah suruh kita buat kejahatan pula. Maka maha suci Allah Ta'ala daripada menyuruhkan kita buat maksiat, buat perkara yang kejahatan, walaupun kejahatan itu masuk dalam makruh dan khilaful aula sekalipun. Itu dalil yang kita fikir dengan akal kita untuk nak menetapkan sifat amanah dan sifat wajib amanah dan mustahil khianat. Sebab tu akal kita fikir bahawasanya tak terimalah pada akal kalau orang jadi rasul tu mengerjakan perkara yang dilarang. Sebab kalau dia buat, kita pun kena buat juga. Jadi paksa maknanya Tuhan suruh, sebab Tuhan suruh kita mengikut Rasul. Kalau Rasul berzina, pada maknanya kita disuruh berzina, maka tak boleh jadi Allah suruh berzina. Begitu. Maka itulah sifat amanah. Ketiga, tabligh. Artinya, arti tabligh menyampaikan. Menyampaikan barang yang disuruh mereka itu, suruhkan mereka itu dengan menyampaikan barang. Menyampai kepada makhluk. Jadi makhluknya maksudnya umat dia lah. Tabligh itu maknanya menyampaikan barang yang disuruh mereka itu. Jadi maknanya yang disuruh oleh Allah, yang diperintah oleh Allah akan mereka itu, akan rasul-rasul, dengan menyampaikan barang itu kepada makhluk, kepada umatnya. Jadi maknanya tabligh ni ialah menyampai akan perkara yang disuruh menyampai. Kenapa dia kata perkara yang disuruh menyampai? Sebab perkara yang tengok. Dia katanya maka adalah barang yang diwahyu oleh Allah Ta'ala kepada Rasul itu 3 bagai. Satu bagai menyuruh Allah mereka itu dengan ketiadaan menyampaikan dia kepada makhluk. Maka tiada harus bagi mereka itu menyampaikan dia. Tengok. Jadi masalah menyampai di sini kita kena fahamlah bahawasanya bagai-bagai perkara yang Allah Ta'ala beri wahyu Allah kepada Rasul itu ada 3 bagai. Jadi wahyu tu apa dia wahyu? Beritahu. Wahyu tu maknanya beritahu. Itu mana wahyu, mana Allah Ta'ala beritahu pada Rasul. Itulah makna kata itu wahyu. Allah Ta'ala beritahu kepada Rasul dengan perkara-perkara, maka itulah dikatakan diwahyu. Maka kita maklum bahawasanya yang terima wahyu daripada Allah sampai kepada Nabi ialah Jibril. Maka perkara yang diwahyu oleh Allah melalui kepada rasul-rasul tak mestilah rasul tu ialah Nabi Muhammad, tak tentu dengan Nabi Muhammad saja, bahkan ke semua rasul. Maka adalah barang yang diwahyu itu yang diwahyu oleh Allah Ta'ala kepada segala rasul itu 3 bagai, terbahagi kepada 3 bagai.
ada 3 bagai. Satu bagai menyuruh Allah kepada mereka itu dengan ketiadaan menyampaikan diakan barang kepada makhluk. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasul. Untuk Rasul saja. Untuk jadi pengetahuan bagi Rasul saja, dilarang menyampai kepada makhluk, kepada umat. Jadi salah katanya Rusia lah. Jadi benda ni Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasul sahaja dan Allah Ta'ala larang benda ni jangan bagi tahu kepada umat. Itu satu bagai. Di wahyu diberitahu kepada Rasul dan dilarang menyampaikan benda itu kepada makhluk. Jadi maknanya Rusia antara Allah dan Nabi tahu, Allah tahu, Malaikat Jibril tahu. Jadi kita umat tak boleh tahu sebab dilarangkan Rasul itu menyampai. Kemudian maka tak boleh tahu kita. Kemudian sebab tu jangan tanyalah apa benda yang Allah Ta'ala beritahu kepada Rasul dan dilarang Rasul menyampai pada kita. Jangan tanyalah apa benda tu. Sebab Rasul tak bagi tahu. Sebab dilarang menyampai. Tak tahu kata benda apa. Tapi ada. Begitu tu ada. Maka yang ni kalau dia bagi tahu juga maknanya khianat. Kalau dia bagi tahu juga kepada kita Allah Ta'ala ini untuk engkau saja. Jangan kau bagi tahu pada umat engkau. Maka benda ni kalau Rasul menyampai kepada kita maka jadi khianat. Mustahil lawannya tidak beramanah tadi. Maka tiada harus bagi mereka itu menyampaikan dia akan bahagian akan yang pertama tadi, bahagian yang pertama itu tiada harus. Tiada harus pada akal dan pada syarak. Kalau dia menyampai maka haram, nisbah pada hukum syarak. Nisbah pada hukum akal adalah mustahil. Sebab masuk dalam bagai khianat. Itu satu bagai. Dan satu bagai pula memberi pilih Allah akan mereka itu padanya. Mana beri pilih di antara menyampai dan tak menyampai. Jadi satu bagai wahyunya Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasul dengan suatu perkara. Maka apabila diberitahu dengan suatu perkara, Allah Ta'ala beri pilih kepada orang jadi Rasul antara nak menyampai pada umat pun boleh, kalau tak nak menyampai pun boleh. Nak bagi tahu pada umat pun boleh, tak nak bagi tahu pun boleh. Jadi mana diberi pilih. Kalau suka nak sampai, sampailah. Kalau suka tak nak sampai, tak sampailah. Maka bahagian kedua ini diberi pilih. Maka di sini pun tak wajib menyampai. Tak wajib menyampai. Kalau menyampai pun tak salah, kalau tak menyampai pun tak salah. Begitu. Itu yang diberi pilih. Kata setengah daripada perkara yang beri pilih itu ialah usaha untuk nak dapat peringkat wali. Usaha untuk nak dapat peringkat wali ialah siang hari puasa, malam berjaga malam untuk buat amal ibadat. Malam berjaga untuk buat amal ibadat, waktu siang puasa. Itu amalan untuk nak dapat peringkat waliullah. Maka kata ulama katanya benda ini benda yang diberi pilih. Tapi Nabi pilih nak menyampaikan juga. Nabi pilih nak menyampai. Tengok. Maka masalah wahyu yang Allah Ta'ala beri pilih di antara menyampai dan tak menyampai, maka harus bagi mereka itu menyampai. Ini harus. Maknanya tak jadi wajib. Maknanya kalau tak menyampai pun tak salah. Kalau menyampai pun tak salah. Ini bahagian yang kedua. Dan satu bahagian yang ketiga, menyuruh Allah akan mereka itu menyampainya. Jadi beritahu pada Rasul dan disuruh Rasul menyampai kepada makhluk, kepada umatnya.
maka telah menyampai mereka itu akan dia kepada makhluk. Tiada sembunyi mereka itu padanya akan sesuatu. Maka bahagian yang kedua, yang ketiga ini Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Rasul dan juga disuruh menyampaikan perkara itu kepada makhluk, kepada umat-umat. Maka yang ni kesemuanya tidak ada tertinggal, kesemuanya dinyampai oleh Rasul-Rasul. Jadi maknanya benda yang kita tahu sekarang, ya, benda yang kita tahu daripada Nabi kesemuanya, apa dia? Daripada ghalibnya, kebanyakannya ialah perkara yang disuruh menyampai. Jadi kalau tanya ada ke tidak yang Rasul tak menyampai benda yang disuruh menyampai, jawabnya tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau ada pun jadi mustahil lah. Begitulah. Jadi pendek katanya, wahyu yang Allah Ta'ala turun kepada Rasul, tilik kepada disuruh menyampai ke tak disuruh menyampai itu ada tiga bagai. Ada tiga bagai. Satu bagai dilarang menyampai. Satu bagai pula disuruh menyampai. Satu bagai pulanya diberi pilih antara menyampai dan tak menyampai. Maka yang dimaksud dengan kata tabligh ini apa dia? Kita ulang balik, dia katanya artinya menyampaikan barang yang disuruh menyampai. Yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia. Yang ni wajibnya. Jadi kena kepada bahagian yang ketiga. Jadi maknanya menyampaikan bahagian yang ketiga tu kalau adalah wajib pada syarak dan wajib pada akal. Menyampaikan menyampaikan benda yang diwahyu yang masuk di bawah bahagian yang ketiga, itulah kalau tak menyampai itu mustahil, wajib menyampai. Itu maksud katanya tabligh. Jangan kita borong, jangan kita kata setiap perkara yang diwahyu disuruh menyampai ke semua, jangan kita faham gitu. Jadi jangan kita hurai kata tabligh ialah menyampaikan segala perkara yang diwahyu oleh Allah kepada Rasul, Rasul mesti menyampai kepada umat. Jangan kita hurai begitu, salah. Jangan kita faham begitu salah sebab perkara yang diwahyu itu ada tiga. Diwahyu kepada, diberitahu pada Rasul untuk dia saja, jangan beritahu pada umat. Maka ini mustahil kalau menyampai. Yang keduanya ada diberi pilih, maka sini tak ada ketekanan. Tidak ada ketekanan. Nak menyampai, menyampailah. Kalau tak nak menyampai pun tak menyampai lah. Itu tak maknanya kalau tak menyampai bahagian yang kedua ialah yang beri pilih itu tak jadi mustahil. Kalau menyampai tak mustahil, kalau tak menyampai pun tak mustahil. Begitu. Adapun bahagian yang tiga disuruh menyampai. Maka yang ni lah wajib batas bagi orang jadi Rasul menyampai. Tidak menyampai ke bahagian yang ketiga ni lah mustahil. Tengok apa dia mustahil. Dan mustahil lawannya iaitu menyembunyikan barang yang tersebut. Menyembunyikan maknanya tak menyampai lah. Menyembunyikan maknanya tidak menyampai barang yang tersebut. Apa dikehendaki barang yang tersebut? Barang yang disuruh menyampai. Barang yang tersebut ialah barang yang disuruh menyampai. Itu mustahilnya. Maknanya mustahil di mana? Tak menyampai bahagian yang ketiga. Tidak menyampai bahagian yang ketiga itulah mustahil. Gitu. Adapun tak menyampai bahagian yang pertama, yang dilarang menyampai itu, tak menyampai yang tu, itu betul. Tidak menyampai bahagian yang pertama, itu wajib. Tak menyampai bahagian pertama, bahagian dilarang menyampai. Tak menyampai bahagian yang pertama adalah wajib. Tak menyampai bahagian yang kedua yang diberi pilih adalah harus. Tak menyampai bahagian yang tiga ialah barang yang disuruh menyampai adalah
mustahil. Gitulah masalah tabligh, kita boleh katanya begitu. Jadi gitulah, tak menyampai bahagian yang pertama, bahagian larang menyampai. Bahagian pertama adalah wajib. Tak menyampai bahagian yang kedua, bahagian yang diberi pilih, itu adalah harus. Tak menyampai bahagian yang ketiga, barang yang disuruh menyampai itu adalah mustahil. Kita ingat begitulah. Hmm. Dan dalil tabligh itu bahwasanya jika menyembunyi mereka itu akan suatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kan barang. Dalilnya kita fikir dengan akal juga. Dalil bagi sifat tablighnya bahwasanya jika menyembunyi mereka itu. Fardunya kalau orang yang jadi rasul tu ada sembunyikan, sembunyi yang mana? Sembunyi bahagian ketiga kan. Sembunyi bahagian yang ketiga ialah sembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruh mereka itu dengan menyampai. Benda ni Allah Ta'ala suruh menyampai kepada umat, maka Rasul tidak menyampai. Sekiranya begitu. Nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu juga. Kalau Rasul tidak menyampai, pada maknanya Rasul menyembunyikan ilmu. Benda yang Allah Ta'ala wahyu kepada, sebab dah cakap tadi, dah cerita tadi, wahyu tu mana apa? Beritahu. Wahyu tu beritahu. Mana Allah Ta'ala wahyu kepada Rasul, maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada Rasul. Apabila diberi wahyu kepada Rasul, wahyu dengan apa? Dengan ilmu tu lah. Tapi ilmu tu macam-macam. Macam-macam ilmu. Masuk dalam bahagian fiqh, masuk dalam bahagian akidah, bahagian akhlak, macam-macam ilmu lah. Yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasul, dan Allah Ta'ala suruh kepada bahagian yang ketiga tu, Allah Ta'ala suruh menyampai. Maka sekiranya kalau orang yang jadi Rasul menyembunyikan, tak menyampaikan perkara yang disuruh menyampai, maka lazim daripada itunya kita pun disuruh kita menyembunyikan ilmu juga. Kita belajar sehingga ada ilmu. Orang nak belajar kita tak mengajar pun boleh. Orang tanya masalah kita tak jawab pun boleh. Orang tanya masalah yang penting, dia tak tahu cara mana nak buat, tanya kita tak jawab pun boleh. Boleh nak jawab, saya belajar puluh-puluh tahun nak boleh tahu benda ni. Kau tanya, senangnya kau tanya nak tahu jawapan. Itu tak boleh. Jadi kita pun disuruh sembunyi. Kita tahu, sekadar kita tahu, belajar alim tak payah mengajar siapa. Tapi tak ada lah begitunya. Kerana disuruhkan kita mengikut Rasul. Alasan sama dengan tadi. Sebab kita disuruh kita mengikut orang yang jadi Rasul. Orang jadi Rasul tak menyampai, tak bagi tahu ilmu, tak berkongsi ilmu dia. Kita pun disuruh sembunyikan juga. Tahu sekadar kita ni nak mengajar orang. Tak boleh. Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Tak boleh, jadi tidak sah pada akal. Tidak sah pada akal bahawa disuruhkan kita menyembunyikan ilmu. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Kenapa? Kerana orang yang menyembunyi ilmu itu dikutukikan, dimurkaikan oleh Allah. Dikutuki, dimurkai oleh Allah. Allah dikutuki, dimurkai, diazab oleh Allah. Orang alim, orang yang ada ilmu, apabila ada orang yang minta nak kongsikan ilmu, minta nak tahu, minta nak belajar, tanya masalah, nak kepada jawab untuk nak tahu jawapan, maka wajib dia kena ajar, wajib kena jawab akan soalan itu. Maka sekiranya kalau orang tanya dia tak jawab, pada dia tu boleh jawab,
ada orang minta nak belajar sama dia, padahal dia boleh ajar, tapi dia tak ajar, maka Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala akan mengazabkan orang itu. Maka macam mana pula nak katanya kita disuruh sembunyi, padahal sembunyi itu dendaan, sembunyikan ilmu itu ialah didendai oleh Allah, diazab oleh Allah. Macam mana kita nak disuruhkan kita mensembunyikan ilmu? Maka sebab itulah padahal kita dimerkai oleh Allah terhadap kita sekiranya kita orang yang ada ilmu mensembunyikan ilmu itu. Tapi kita sembunyikan ilmu sebab apa tadi? Sebab mengikut Rasul. Sebab Rasul ada sembunyi juga. Jadi maknanya mengikut Rasul kena azab. Faham tak? Kita ikut Rasul tapi kita kena azab. Kenapa? Boleh jadi ke tidak begitu? Mengikut Rasul tapi kita kena azab. Dikutuki, dimerkai, diazab. Jadi macam mana ikut Rasul kita kena azab? Rasul menyembunyi. Apabila Rasul tidak menyampaikan ilmu, tidak menyampaikan, apabila Rasul menyembunyikan apa yang disuruh menyampaikan, maka kita disuruh ikut Rasul. Rasul sembunyi, kita pun sembunyi. Sembunyikan ilmu. Apabila kita sembunyikan ilmu, kita akan dikena azab. Jadi ikut Rasul sebab kita kena azab. Bolehkah? Boleh terimakah akal kita? Tak boleh terima. Kalau gitu maknanya Rasul tidak menyembunyikan apa yang diwahyu, apa yang disuruh menyampaikan. Itulah tepat kita naknya. Maka sabitlah bagi mereka itu, bagi Rasul, tabligh. Dan apabila sabit tabligh, sabit ia tabligh, mustahilah menyembunyikan. Itulah. Semuanya dalil, kita berdalil dengan dalil akal kesemuanya. Untuk nak menyabitkan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Kita ada satu sifat lagi yang keempat, ialah sifat fatanah. Kita insyaAllah kita sambung minggu depan. Untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Keempat, fatanah. Wallahu a'lam wa alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح يدي إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sekejap lagi kita akan sambung kitab Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.